kiram al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan Imam, ahli penguasa masjid dan para jemaah yang dikasihi Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Pada minggu yang sudah kita sempat membicarakan berkaitan dengan mudahnya berselawat. Dan untuk menambahkan lagi supaya kerja-kerja selawat itu dibuat secara seronok, secara suka. Habis saja sembahyang maghrib, Isya, kita sebelum balik bersalam. Kita bersalam menyentuhkan tapak tangan kanan kita dengan kawan kita. Di samping mulut kita mengucapkan selawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan itu aktiviti namanya, aktiviti. Kerana aktiviti itu dicipta. Dia tu dicipta, itu namanya ciptaan. Ciptaan ada berbagai-bagai pandangan. Orang ni kata zaman Nabi tak kuat, ini macam-macam lah. Itu yang bagi ciptaan. Tapi dalam cipta ini ada satu yang dikata ciptaan yang disebut salah, ada ya, disebut salah. Ada ciptaan yang dianjurkan oleh agama. Itu jangan lupa, itu dianjurkan oleh agama. Yang salah ialah mencipta dengan membuat penambahan kepada sesuatu yang qat'i. Kan saya dah ulang banyak kali dah ni. Tapi tak apa kita ulang, sebab agama ni memang berulang-ulang. Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Apa dia? Iaitu hal-hal yang sudah wajib. Ya, hal-hal sudah wajib. Sembahyang, nama sembahyang itu ialah subuh. Yang kedua zuhur, ketiga asar, keempat maghrib, kelima isyak. Itu je, 5 orang. Jangan ada pula orang nambah lagi sembahyang ni kepada 6 pula. Iaitu dolalah finnar itu, agama yang dah tetap tu. Kalau nak menambah sembahyang pun ada had-had yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang sunat qabliyah, ba'diyah, ya. Kemudian ada lagi sembahyang sunat duha, sunat witir, sunat apa lagi kita bangun malam-malam, macam-macam sembahyang. Ada lagi sembahyang sunat yang dipanggil sunat mutlak. Sunat mutlak, sunat tak ada apa-apa pasalnya saja. Misalnya sunat saja, sembahyang sunat saja. Sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat-sunat yang kita boleh buat bila-bila masa. Sebab itu kita kena tahu ini sembahyang apa, ini sembahyang apa, ini sembahyang apa. Sebab itu dalam takbir tu ada yang qasad, ta'rid, ta'yin, kan ada dalam. Jadi untuk menentukan apa solat kita tu dengan niatnya, itu yang wajib mustahab tahu. Itu dinamakan dalam kehidupan pula, dalam kehidupan. Bagaimana kita nak menarik orang supaya suka berselawat misalnya. Maka ada orang mengarang surah berjanji dan kitab berjanji dengan menceritakan kisah Nabi daripada sebelum lahir lagi, macam mana pada lahirnya, macam mana dia membesar,
baca sampailah marhaban. Jadi waktu bila nak berjanji ni, kalau dulu kita berjanji misalnya, kita tunggulah Maulidul Rasul dah. Orang cipta lagi, apa dia? Cukur jambul. Nampak? Itu ciptaan tu. Bila nak buat? Mata cukur jambul kita buat. Marhaban kita. Akikah kita. Ditambah lagi ibadah yang berkata. Akikah tu dah ibadah. Tapi apa lagi yang ibadah? Sebab kalau berkumpul, tak ada buat apa-apa, tak dapat jadi ibadah. Tapi bila berkumpul, ada selawat dalamnya, dah ibadah. Ada orang baca Quran dalamnya, udah ibadah. Ada pula memecah mulut budak, udah ada sunnah. Ini yang dipanggil, yang saya sebut tadi, ciptaan-ciptaan. Namanya ciptaan dipanggil. Tapi ialah permulaan kepada sesuatu yang difikirkan oleh para, kadang-kadang bukan ulama pun mikirkan ni. Misalnya tabung haji. Tabung haji bukan ulama mikirkan. Ingat kan siapa nama pemikir dia? Siapa ingat? Engkau Aziz kan? Engkau Aziz bukan ulama. Engkau Aziz bukan ulama. Cakap orang putih je dia tu. Cakap Melayu pun payah dia. Orang putihnya nombor 1, Melayu tu nombor 2. Arab tak tahu langsung. Tapi Engkau Aziz ni orang mana? Engkau Aziz ni ceritanya ialah orang Turki. Orang Turki. Rupanya Turki zaman Osmaniyah dulu dia banyak hantar orang-orang bijaknya dia ke negara-negara yang di bawah takluk dia, termasuklah Malaysia. Misalnya dia menghantar 2 orang perempuan, seorang kahwin dengan Menteri Besar Johor, seorang lagi dengan keluarga Husin On semuanya. Itu dia kahwin. Dapat dia anak-anak juga dapat. Memang cerdas sekali Husin On. Lagi siapa sekarang ni? Syamuddin misalnya, dia menjadi orang-orang ni. Memang dihantar orang-orang ni, Turki keturunan. Nampaklah kita Turki ni tu hidung ni tu, nampaklah kita. Banding dengan hidung kita ni kan. Kemek-kemek je. Nampak ni. Itu nampak. Apa maksudnya tu? Tabung haji itu satu je dalam dunia, yang dimana orang ada RM1 pun boleh daftar untuk masuk nak pergi Mekah. RM1 buka ni akaun, start daripada kerja tukang kebun, dia potong tiap bulan sampai dekat nak pension, cukup duitnya untuk pergi haji. Tabung haji nama. Itu dipanggil ada ciptaan juga. Ciptaan itu tentulah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tabung haji ini telah menjadikan negara Malaysia ni negara yang paling terkenal. Negara Malaysia ni orang hajinya paling tersusun. Tahulah siapa dah pergi Mekah? Sekarang ni yang terbaru pula orang haji daripada Malaysia ni habis saja buat di Arafah tu, hari di Arafah tu kan. Habis saja Arafah tu, semua jemaah haji ikutin sampah masuk dalam bakul. Jadi tempat kita tu keluar je kita bersih. Tabung haji dia buat. Bila kita mula, yang lain pun ikut pula. Ada bangsa dalam dunia ni yang sampah dia makin buang je. Kencing pun dia asal ada batu dia tembak aja. Ada macam-macam dia punya perangai tu. Berkumpul di Mekah tu macam-macam PL. PL itu ialah gambaran kepada PL sebenar dia di kampung dia betul lah. Jadi Malaysia dah memulakan satu perangai 25,000 orang tu, kita diletakkan dalam satu kawasan. Habis saja semua orang kita bagi bakul sampah, kutip sampah tu semua kutip bersih. Orang Arab pun Masya Allah, orang Arab dia tepuk kepala dengan orang Malaysia. Kalau Malaysia ni balik rumah macam itu bagus betul. Tapi dia buat situ je balik, dia tak ada bagai buat macam tu. Lepas dia buat majlis, dia pasal malam pun orang lain pergi mutim sampahnya kan, pasal malam. Di mana-mana pun begitu. Apa juga dulu masa saya kecil-kecil, wayang pacak misalnya. Siaplah tukang kebun sekolah kebangsaan dia besok pagi nak mengutip sampah atau main banyak. Tak ada pula kerja yang itu disebut. Ini yang saya kata tadi, adanya kerja-kerja yang akan
selagi selagi perangai itu diikut oleh orang, maka dalam malaikat dah catat siapa yang mula memperkenalkan. Maka solat orang Malaysia buat yang cadang itu siapa? Pengarah tu siapa yang bisik kat telinga dia tu. Semua dapat pahala. Dan kemudian orang India pula sebelah tu nampak macam tu. India dia esok buat pula. Semua ada persen pahala tu kepada orang yang bisik telinga, saya kata tadi. Orang yang memulakan gerak kerja, orang yang dia akan terus dapat. Bersambung-sambung. Dia pula siapa ikut orang sambung. Macam itu yang apa nama? MLM apa nama? Yang menjaga MLM apa nama tu? Macam-macam kan sekarang ni menjaga makanan pun ada macam-macam. Macam itulah. Apa pun jualan bawah ni yang atas kali tu dapat. Dapat semua dia. Patutnya dia tu paling kaya. Sistem yang itu yang dibuat oleh Allah, yang Islam buat tu. Kemudian orang Yahudi, orang Kristian ni dia cerdik kan, dia pandai. Dia ambil sistem itu dimasuk ke dalam kenyataan. Memang betul kaya betul orang yang nombor satu. Jadi itulah sistem yang ditentukan oleh Allah SWT. Jadi balik kepada kita tadi, bila sebut saja penciptaan, ianya memang itu satu galakan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada semua umat Islam. Itu kelebihan umat Islam. Dia apa saja yang dia buat, maka dia akan mendapat pahala kepada apa saja perbuatan itu akan dikira. Siapakah pengira itu? Kita dah belajar dalam rukun iman, kita dah belajar percaya kepada malaikat. Jadi ada tak malaikat yang mencatat ni? Belah kanan, belah kiri ni tetap aja ni. Satu benda pun tak boleh dirasuah dia ni. Yang kiri ingatkan yang kanan, yang kanan ni ingatkan yang kiri. Dia kata kalau dia baru niat jangan tulis. Dia dah start baru tulis. Diingatkan dia yang ni. Punya sayangnya dia kepada yang kita. Yang ini dia pun ikut macam itu. Kalau berniat nak buat jahat, tak ada apa-apa. Start buat, baru bagi point. Itu mereka. Jadi kita dah diajar bagaimana sistem ini yang disebut sistem ni. Allah mengaturkan sistem. Cuba kita tengok macam mana sistem handphone kita ni. Kalau orang call dari entah mana-mana, kita ni semua orang ada satu seorang phone, tak belaga lah dia. Tak belaga. Yang cari nombor saya akan masuk nombor saya, tak walaupun kita dekat-dekat. Kita tak dengar dia punya, dia tak boleh dengar kita punya. Ini namanya sistem. Sistem ini ialah sistem yang akal manusia menemui sistem itu. Maka yang ditemui oleh manusia itu ialah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sistem? Sistemnya lagi lengkap. Sistem matahari, sistem bintang-bintang, sistem macam mana alam ni. Tak ada bertiang macam di sini. Ada tiang ni. Kalau tak ada tiang ni, apa jadi kat sini? Artinya kalau tak ada tiang ni, kena panggil engineer, fikirkan balik macam mana nak nahan yang ni, baru kita boleh buat. Kalau tidak, jangan dia buka-buka ni, turun dia. Itu nama sistem. Tapi Allah punya sistem, ya Allah, kalau kita tak rasa juga Allah itu besar, memang tabiat kita dahsyat sungguh. Hebat benar Allah Subhanahu Wa Taala. Sistem, saya sebutkan sistem. Malam, siang. Kemudian malam tu apa? Tidur semua orang. Kenapa kena tidur? Rupanya tidur ni cas bateri rupanya. Baru kita tahu ini kena cas. Kalau tak cas dia pun tak berfungsi. Hilang dia punya semua, dia tak boleh nangkap dah. Kemudian manusia pun macam tu. Siapa dulu jumpa? Kita jumpa dulu kan?
Atau kita dah menikmati apa yang Allah kurnia kepada kita tu? Sistem dipanggil ni. Ini dipanggil sistem. Yang bila kita mendengar je sistem-sistem ini, itu yang kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, tangan tu. La ilaha illallah, tangan tu. Pasal apa? Tiada Tuhan melainkan Allah yang dah mengatur sebegini. Dan kata Allah dalam Quran, tidak ada satu daun pun jatuh daripada pokoknya tu, gugur tu, yang tidak diketahui oleh Allah. Tak faham lagi kita. Kita ni lagi besar dari daun. Apa yang kita buat ni lebih besar dari daun. Daun tu pucuk, tua, masak, daun tu kering, jatuh. Yang jatuh, setiap jatuh tu dalam Al-Quran tu ni Allah mengetahui. Allah mengetahui. Jangan ada yang kata apa tak nampak ni, nyuruk. Tak boleh menyuruk. Dalam kereta orang tak nampak. Tak boleh. Masa kecil-kecil dulu menyelam minum bawah. Minum bawah ni agaknya tak nampak. Apa yang tak nampak orang? Allah tetap nampak. Kenapa? Yang ikut kita nyelam tu ni supaya Allah takkan kita faham. Macam mana? Allah tak payah nampak pun. Memang Allah nampak, tapi Allah tak payah nampak. Pasal dia dah tugaskan orangnya, nama malaikat, nafsu tak ada, selera makan tak ada. Kerja dia, Allah perintah itulah kerja dia. Ngikut je kita, itulah kerja dia. Dan kalau kita menyelam, dia sama. Ini nak memudahkan faham je saya cakap tu. Pasal itu kita rasa bahawa apabila kita boleh mencipta, jangan kita rasa kita mencipta sesuatu yang lebih hebat daripada Allah SWT. Allah bagi taufik, Allah bagi hidayah. Jadi itu pasalnya, kalau yang menemui ciptaan itu, yang menemui ciptaan membuat ini ni, sepatutnya orang Islam. Orang Islam. Sebab bila dia mencipta, dia akan dapat terus. Tetapi kebanyakan yang mencipta ni ialah orang bukan Islam. Tapi setelah orang terpelajar, kita mengkaji, rupanya kebanyakan yang memang Islam jumpa dulu. Tapi yang Islam punya ni tak dikatahkan. Sebab orang Islam ni kan perangainya apa tadi? Kutil. Kurang teliti. Satu lagi apa dulu? Kudis, kurang disiplin. Satu lagi kurang kan? Kurang apa dia? Kurang rapi. Sebab sesuatu yang kita buat, kita tak menulis. Ini perangai kita, tak menulis. Hari ni kita buat apa, esok kita buat apa. Kalau orang tanya berapa bulan, awak lahir bila? Itu pokok nyo tu, itulah tu umur saya. Siapa pula lahir nyo tu? Itu dah. Dan tabiat ini juga berlaku Nabi lahir tahun gajah. Itu yang Sayyidina Umar betulkan supaya mesti ada tahunnya. Itu tahun hijrah tu bermula. Ini bermakna apa yang kita sebutkan tadi, sesuatu penemuan itu yang eloknya biar anak-anak kita, anak-anak lain. Kalau boleh biar Malaysia ni yang melahirkan orang-orang yang macam ni yang akan datang. Kita kata dah habis lah tu apa yang nak dicipta. Jangan, masih banyak lagi yang nak diciptakan. Sekarang ni masih banyak lagi nak diciptakan. Kita ni menjadi pengguna je, saya sebutkan, menjadi pengguna. Ustaz Zainuddin M. Zain kata kita ni menjadi menjadi manusia pengguna, pembeli, pemakai. Ada satu kumpulan lagi tu kerja dia pembuat, pencipta, penjual. Kita ambil yang ini, kita ambil apa? Pembeli, pengguna, pemakai. Orang ni pembuat, pencipta, penjual. Siapa besar? Siapa untung? Orang ini lah untung. Jadi kita macam mana nak jadikan yadun ulia khairun min yadun sufla. Ni orang Islam lah ni. Macam mana kita nak jadi tangan yang di atas lebih mulia lagi dari tangan yang di bawah?
bawah kata Nabi Muhammad SAW. Nabi kata, kalau tak itu sekurang-kurangnya kita mesti sama. Dia pun mencipta, dia asyik cipta saja. Kita pengguna yang sangat taat. Tadi saya tengok TV3, keluar satu budak, tak ingat nama, saya tak tengok nama. Dah disahkan dia pakai cermin mata, matanya juling. Kerana apa? Kerana menghadap ni, gadget ni. Juling mata. Yang saya kata taat tadi, taat sampai rosak, taat sampai dapat penyakit, taat kita tu. Pasal apa? Kita tidak menjadi orang. Jadi Zainuddin MZ kata, kenapa kita jadi pengguna selagi kita jadi pengguna? Kenapa jadi pengguna? Kerana kita katanya, apa nama tadi? Kudis, kurang disiplin. Satu lagi, kurang rapi. KU tu kurang, ra tu kurang, rap tu rapi. Satu lagi kutil katanya, kurang teliti. Kalau kita buat sesuatu tu, okey lah ni, okay. Tak ada mengkaji sedalam-dalamnya, macam mana pasaran dan sebagainya. Jadi, apakah permainan yang ada dalam ni? Semua permainan ini dicipta oleh masyarakat bukan Islam. Dan ada ulama mengatakan memang dia cipta nak membunuh kita supaya kita asyik dengan ini, langsung tak nak mengaji Quran, tak nak apa, tak nak suka. Ini je. Jadi patutnya orang Quran bangkit pula membuat sistem supaya dia suka dengan Quran. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Nah, inilah yang kita katakan tadi, bahawa penciptaan sebenarnya adalah suatu bidang yang sangat digalakkan oleh Islam. Penciptaan digalakkan oleh Islam. Sebab itu macam mana kita nak mencipta seorang anak yang bila dewasa pangkatnya besar, tapi dia punya lakunya, adabnya, akhlaknya, hebat betul lah. Kalau kita kenalkan dengan kawan kita, dia ngambil berat. Ini anak kita kenalkan dengan kawan kita, ni mau ni. Kita pun segan dengan kawan kita tu. Orang kata, ya Allah, anak dia ni. Kan? Pasal ianya tidak dididik begitu. Tidak dididik begitu. Sebab itu pendidikan itu sangat penting. Sebab Allah bagi kita peluang mencipta orang berjaya dalam family kita. Kalau seorang-seorang lah, kalau dua orang, tiga orang lah. Macam mana? Ini semua tak jalan. Jadi sebab itu bila tadika menawarkan anak tuan akan begini, anak tuan akan, orang akan hantar. Mahal pun tak apa, hantar. Pasal apa? Orang ni menawarkan anak tuan kalau datang sini akan jadi begini, akan jadi begini. Yang saya kata tu, anak tuan hantar ke Brani Bunch dengan bayaran 1,500, dalam masa 1 tahun dia akan hafaz Al-Quran. Orang pun hantar, budak-budak ni hafal Al-Quran. Dia hafal Al-Quran, tetapi akhlak ni masih tak dapat juga. Sebab dia di situ menghafal Al-Quran. Dia menghafal Quran, dia melawan pandai, dia melawan sampai cepat, dia melawan dia melawan, dia hafal. Jadi dia hafal, tapi dia punya perangainya masih belum ubah. Sebab itu dia kena dari kecil, daripada lahir. Sebab itu ada pecah mulutnya, kemudian dendang Fatimah, apa lagunya? Fatimah tu siapa? Anak Nabi. Ya, dendang Siti Fatimah. Kemudian diceritakan pasal Nabi. Dalam berzanji itu, semua kisah-kisah Nabi menengok akhlak dia. Yang akhlak dia dipilih dalam lagu-lagu. Ini semua ialah ciptaan para ulama. Dan kadang-kadang saya sebut tadi, dia bukan dicipta ulama, tapi ulama macam kita Maulud Nabi. Maulud Nabi misalnya, mana ada Nabi buat berarak? Memang ada orang kata Nabi tak buat berarak ni, apa pasal kita buat berarak? Maka kita ciptakan berarak. Memang berarak tak ada Nabi, tapi Nabi orang dah berarak dah.
Kalau kita nak lutu orang tu, ada yang marah kita, ada orang balik kita batu. Lebih baik kita Islamkan dia, sunatkan dia. Macam mana? Beragak ada satu kereta penerangan Jabatan Agama buat pembesar suara, bagi 3-4 orang sallallahu ala Muhammad sepanjang-panjang jalan. Mudah masuk unsur ibadah. Dalam bergerak yang tak ada apa-apa tadi kosong, Nabi tak buat apa tak buat, masuk saja selawat, semua orang berselawat. Cuba bayang besar itu, dah ada unsur ibadah dalam tu tadi. Tapi kalau kita tadi nak kafir dengan ini, kafir ni boleh. Batu orang kita dengan batu. Tapi macam mana orang yang pandai sunatkan dia? Apa maksudnya? Jadikan dia berfaedah. Sunatkan dia, maksud Islamkan dia. Macam kalau dia tak Islam, contoh je tu. Bukan dia tu tak Islam maksud saya ya. Maksudnya kita pandai menjadikan dia. Lepas itu dari mana ke mana? Daripada satu tempat ke mana? Ke masjid. Sampai di masjid, masuk dalam masjid. Apa lagi adab-adab dalam masjid? Mesti ada duduk dalam masjid. Ibadah ni dalam masjid. Duduk dalam masjid. Semua orang baca sunat, apa nama? Niat sunat i'tikaf. Lepas sunat i'tikaf, ada pula seorang dijemput qari baca Quran. Lepas tu panggil pula seorang guru berceramah setengah jam. Bila guru berceramah, majlis itu tadi dah bukan sunat lagi, bukan kosong. Majlis itu dah jadi majlis fardu. Fardu itu artinya udah majlis tadi yang tadinya daripada kosong berubah jadi majlis ilmu. Majlis ilmu itu udah jadi wajib. Tengok daripada kosong macam mana orang menjadikannya kepada wajib. Ini yang dikatakan tadi, bagaimana bijaksana itu akan menyebabkan kita menjadi begitu. Jadi berbalik kepada Zainuddin Zaid kata tadi, kita jadi pengguna, kita jadi pembeli, kita jadi pemakai. Disiplin je pula, sangat taat. Itulah perangai kita orang Islam. Maka akhirnya sekarang ni telur ayam tak cukup. Di Kuala Lumpur beratur kat kedai telur ayam. Beratur. Masa saya duduk beratur macam tu, beli teket ayam. Sekarang ni beratur beli telur. Di kampung kita ni takkan tak ada telur ke tidak? Takkan tak ada rumah 10 ekor ayam dara yang boleh telur tidak? Tak boleh berlaku macam itu. Macam mana gaya kita nak menyelesaikan masalah ni? Kerana apa? Pembekal telur telah menghadkan ayam yang bertelur. Hendakkan harga naik. Nampak? Jadi oleh kerana kita ni pengguna bukan pembuat, aku aja lah mahal beli. Kita kata kita tak nak beli mahal. Ada orang dia tak beli, saya tak kira saya beli. Macam mana dia nak kerjasama macam tu? Kita kata kita boycott, jangan beli. Yang orang tu kata, yalah kau tak payah makan telur, kau mana ada duit, aku ada duit aku beli. Semua kerja tak jadi. Semua kerja tak jadi. Kita buat pameran barang-barang Islam keluar di mana buat rumah. Kita pun buat 3-4 hari, ramai orang datang. Hari ke-4, 5, ke-6 tak ada orang datang dah. Orang udah jadi ketagih, kedai dia begitu, kedai itu juga. Dia kata daripada ikut ayah dia muda kedai itu sampai sekarang. Sekarang ni pula berlawan-lawan kat kedai itu, memurahkan satu barang dalam kedai dia tu, yang lain semua rupa jaga. Yang baru ni satu je dimurahkan kan. Ini perlawanan-perlawanan yang orang Islam sepatutnya mesti sedar. Itu pasalnya dah ada satu yang berasakan bahawa tiap-tiap masjid mesti ada kedai runcitnya. Kedai runcit yang dimiliki oleh siapa? Yang dimiliki oleh koperasi kampung itu. Jadi semua orang, misalnya dekat kampung ni ada 200 rumah, 200 kampit mesti ada berat. 2 minggu 200 sekampit habis. Ada yang ramai tu sekampit seminggu. Orang-orang ini semua mesti beli beras kat sini. Macam mana gaya nak buat tu?
Oi, ini kereta rosak, semua orang mesti kedai kita. Pergi kedai kita, tolong kedai tu. Sebab selama ini kita tak tolong. Kita tolong kedai bukan orang kita. Hidup kedai tu. Oleh kerana kita tak ada tolong kedai orang kita, kedai kita semua tutup. Semua mati. Kedai makan pun macam tu, kedai apa pun macam itu. Ini ialah yang kita sebut tadi, supaya orang Islam mesti mempunyai perangai membantu. Itu perintah Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Janganlah kamu tolong-menolong dengan buat kejahatan dan dosa. Jangan. Tapi apabila ianya ada ta'awanu 'alal birri, birri wat taqwa, taqwa dan birri itu buat baik, buat. Jangan ada yang komplain. Jadi macam kita sebuah kampung kita kecil aja. Macam mana gaya ni kita nak? Serbu ada, telur ada, ayam ada, kambing ada. Bahkan kita mengeluarkan kepada tempat orang lain. Tapi kita tak ada masalah langsung. Macam mana gaya? Supaya barang-barang kita tu kita buatkan satu dekat masjid ni, kedainya, semua barang-barang kita tu di sinilah tempatnya. Dan orang sini tahu kalau nak aman makan keli, ikan keli dah tentu je bagus, itu dekat masjid je lah. Ikan keli boleh simpan lama, bila dah siang elok-elok, masuk dalam peti air elok-elok, lama tu, boleh simpan lama. Balik goreng je lagi. Makannya pun nanti senang, buat rasa ni halal elok kan. Kan baru ni kita tengok video, saya dah ulang kan, dulu kan punya seekor babi pang dicampaknya dalam apa, dalam orang ada orang kata, tak percaya saya tu. Kenapa? Babi lagi mahal katanya daripada ayam, daripada keli. Buat apa dia? Babi yang dicampak tu bukan babi hidup. Babi mudah bantai. Yang dia bukan video yang itu yang sombong tu kan. Jadi dah, jadi kita bila kita makan keli dah otak kita tu kacau dia pula kan. Jadi di apa nama, di kita punya pusat apa nama? Di pusat kita punya Global Camp ni dah ada satu pasukan nak buat pembenihan anak keli tu di dalam kolam-kolam mandi budak-budak tu yang tak pakai. Kemudian kolam itu dia nak buat balik, dia nak belikan ini. Dan dia orang nak memulakan gerakan itu. Jadi saya berharap sangat apabila teknologi itu masuk ke kampung kita, masyarakat kita kena ambil tahu supaya kita tak tertinggal. Ini yang penting bagi kita. Jadi insya-Allah kita sama-sama menentukan supaya kita tadi bukan hanya pembeli, pengguna, pemakai. Tambah lagi apa-apa. Orang tu pencipta, pembuat, penjual orang tu. Jadi akhirnya kita akan kekal tu di bawah. Di bawah dia ke atas terus. Jadi kalau enggak bagi sama, ataupun kita naik ke atas dengan menentukan barang-barang halal mesti dikuasai keseluruhannya oleh orang halal. Tak mungkin barang di mana beli barang halal ni? Kedai orang tak halal. Apa tu? Tak puas hatilah kita. Biar halal pada kedai orang halal. InsyaAllah dengan seruan-seruan begini sedikit masuk kat kepala kita. Kalau kita tak boleh buat, anak kita buat. Kita boleh anak buat, cucu kita buat. Tapi kita hendak orang Islam ni bangkit seperti mana Nabi Muhammad SAW wafat saja, semua anak buah dia bergerak seluruh dunia. 2/3 dunia ni Islam. Lepas ni orang handal dia ni, sahabat-sahabat yang dia latih ni mati semua, mula untuk Islam jatuh satu. Yang menggerakkan tadi ialah murid Nabi betul. Ini bagi sahabat-sahabat. Lepas itu sahabat murid sahabat, iaitu mungkin luntur, sama lah Osmaniyah jatuh. Kan? Itulah kitaran itu berlaku macam itu. Maka kita patut bangkit balik. Saya sebut Bani Tamim. Ta itu apa dia? Tanah. Mim itu apa? Melayu. Bukan nama orang. Bani Tamim itu ialah ta itu tanah, mim itu Melayu. Bangkitlah daripada tanah Melayu. Semoga daripada Gesit pun ada
kepala yang bangkit macam itu untuk memulakan gerakan menggerakkan semula ekonomi apa semua ni dari kalangan orang Islam. Semoga Allah memberkati kerja kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita baca wal-'asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim.